Menyaksikan live webinar kita pada petang ini yang bertajuk Adaptasi Digital dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan. Saya Manishas, moderator anda pada hari ini. Sebelum memulakan webinar kita pada hari ini, saya ingin memaklumkan kepada semua penonton untuk kekal bersama kita sehingga akhir webinar ini untuk mendapatkan e-certification anda. Anda juga boleh kemukakan soalan anda di ruangan komen Facebook atau YouTube sepanjang webinar ini berlangsung. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memulakan webinar ini dengan memperkenalkan ahli panel kita iaitu Dr. Muhammad Aizuddin bin Abdul Rahman dari DHRI iaitu di bawah Institut Penyelidikan Klinikal. Selamat datang Dr. Aizuddin dan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda bersama kita dan juga penonton pada petang ini. Terima kasih Manisha. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menghadiri sesi kali ini. Sama-sama Doktor. Doktor, hari ini kita akan mengupas topik mengenai digital di mana ramai yang peka tentang istilah dan juga penggunaan digital. Namun begitu, istilah digital ni terutamanya dalam bidang penjagaan kesihatan, ia mungkin tidak asing kepada warga KKM tetapi terma tersebut agak asing kepada orang awam. Boleh doktor kongsikan sedikit latar belakang berkenaan kesihatan digital? Okey. So since tajuk kita adaptasi digital dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan, saya mungkin akan rangkumkan terus digital tu kepada teknologi digital rather than by definition lah. Kerana kalau kita ikut definition, dia lebih kepada penggunaan teknologi dan komunikasi teknologi dalam penyampaian kesihatan. Jadi daripada segi itu ada banyak definition dan macam mana untuk kita bagi mudah faham adalah anything yang digital dan terlibat dalam penyampaian kesihatan adalah that digital health. Ada sedikit slide daripada saya yang saya letak kat situ. Boleh tengok slide 2. Jadi bila kita bercakap tentang adaptasi ni, dia lebih meluas lah sebenarnya. Kita sedar bahawa COVID-19 sendiri telah menyebabkan kita somehow dipaksa untuk menggunakan teknologi digital dengan lebih efisien dan lebih meluas lah. Jadi bercerita tentang adaptasi tadi, pendigitalan sendiri dia tidak akan berlaku kalau just arahan sahaja. Betul. So setiap warga KKM perlu embrace tentang apa maksud digital health ni ataupun adaptasi digital dalam kesihatan lah. So setiap level daripada Kementerian Kesihatan perlu main peranan untuk aktiviti ni. Yes, betul Doktor. Yes. So, Doktor, bila Doktor terangkan berkenaan kesihatan digital, saya akan setuju bahawa setiap peringkat perlu memainkan peranan untuk memastikan transformasi digital ni sentiasa proaktif. Proaktif dengan apa yang sedang terjadi dengan zaman moden kita ni. So, Doktor, selain daripada latar belakang yang Doktor telah bincangkan sebentar tadi, boleh Doktor kongsikan berkenaan konsep dan juga contoh adaptasi digital dengan lebih lanjut serta peranan warga KKM dalam sistem penjagaan kesihatan kita. Okey, so sebelum kita pergi kepada warga KKM, let's look into apa yang KKM dah buat selama ni berkaitan dengan digital. Sebab masyarakat umum tahu kita ada lancarkan pelan pendigitalan baru-baru ni. So yang dalam pelan pendigitalan tu kita ada gariskan beberapa garis panduan. Tapi kalau kita tengok pada dokumen ni, dia lebih kepada high level. Maksudnya daripada segi pengurusan, daripada segi penyediaan ataupun konsep yang lebih besar dalam digital strategik dalam kementerian. Tapi bagi warga KKM sendiri, kita perlu tahu tentang program ni satu, and then dekat mana kita akan terlibat dan kita perlu memainkan peranan dekat situlah. So kalau boleh buka teras tu sikit. So ada beberapa
objektif dengan trust strategik dekat sini lah. Secara umum dia lebih kepada cara kita maksudnya program ni ataupun plan ni lebih merujuk kepada bagaimana kita memantapkan penyampaian kesihatan kita yang menggunakan teknologi. So ada beberapa teras dekat sini memperkemaskan perkhidmatan kesihatan. So walaupun yang kita dengar just cakap tadi ada higher level. Tapi yang last sekali dia ada memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam penjagaan kesihatan. So ini nanti kita akan kupas lebih lanjut lah berkaitan dengan apa yang kita masukkan dengan teknologi dan penjagaan kesihatan. Okey. Dalam trust strategik ni ada banyak player sebenarnya ataupun kita panggil apa nama sebenarnya pemegang taruh. That be the word. Antaranya bahagian kompetensi sendiri, kita ada e-health division, kita ada Mahtas, bahagian kejuruteraan, termasuk juga NIH lah. So ramai ataupun banyak dalam Kementerian Kesihatan sendiri, termasuk hospital-hospital serta institut-institut lain. Semuanya ada peranan masing-masing. Dalam masa akan datang, maksudnya dalam masa terdekat ni kita akan nampak banyak projek-projek ataupun kita panggil perkembangan terhadap teknologi digital dalam penyampaian kesihatan ni akan diterapkan secara mungkin skala kecil atau pilot project pada beberapa hospital. Alright. Doktor, tadi kita dah membincangkan tentang peranan warga KKM. Kalau boleh tak doktor kongsikan tentang konsep dan juga contoh yang doktor rasa relevan dengan adaptasi digital dalam sistem penjagaan kesihatan kita? Okey. Sebenarnya ada beberapa contoh yang saya cuba nak bawa dalam presentasi kali ini lah. Cuma saya rasa mungkin sama ada dia terlalu awal ataupun saya tak terlibat secara langsung. Jadi saya mungkin tak nak tunjuk tu. Mungkin ada forums lah. Tapi boleh tunjukkan slide-slide seterusnya. So ada gambar-gambar yang kita tunjukkan. Yang ini adalah fungsi perkhidmatan dalam KKM yang berkaitan dengan trust strategik tadilah. Okey. So seterusnya. So terdapat banyak contoh-contoh daripada luar negara. Ini adalah bahagian ataupun yang saya masukkan dengan digital health dalam konteks kali ini. So yang mana dia melibatkan M-Health ataupun mobile health. Kita ada telemedicine, IoMT, web-based, robotic, additive printing, extended reality. Tapi this is not exhaustive list lah, to say the least. Sebab kalau kita kata nak bahagikan ikut kategori, dia ada daripada teknologi itu sendiri ataupun aplikasi. So dia ada perbezaan kat situ. Tapi untuk memudahkan kita faham lebih kepada apa yang dekat dengan kita lah. Kalau biasa dengar sekarang banyak orang cakap tentang artificial intelligence, big data. Tapi dalam bahasa Melayu dia jadi data raya. So yang tu pun kita kena faham kan ada beza situ. Dan kita tahu KKM banyak data dan sekarang kita ada KKM Now. So dalam KKM Now ada banyak data yang telah di share bersama dengan semua orang lah. Maksudnya semua rakyat Malaysia boleh menggunakan data ni. Kita harap daripada perkongsian ni banyak lagi inovasi yang boleh. Antara so ini adalah contoh yang commercially available actually. So yang pertama adalah Zipline. So yang Zipline ni dia autonomous fixed wing ataupun kapal terbang yang kecil untuk menghantar keperluan perubatan. So ada satu masa kita digunakan juga untuk menghantar vaksin. Tapi dalam Kementerian Kesihatan kita ada buat certain pilot project lah. Sebab bila melibatkan unmanned vehicle ni, kita ada banyak lagi rules and regulation yang kita perlu telusuri supaya kita buat sesuatu itu dengan lebih betul lah. So kita ada banyak kerjasama antara agensi kerajaan yang lain. Contohnya CAMP bila kita buat pilot project macam ni. So yang bawah tu kita boleh perhatikan itu adalah alat untuk detect gula. So biasanya kan kita ambil diagnostik guna darah. So yang ini dia adalah continuous monitoring. Walaupun tak digunakan secara meluas dalam KKM atas sebabnya kerana cost satu. Lepas kedua mungkin kesesuaian certain patient tak sesuai untuk alat ni. Tapi kita dapati banyak individual ataupun patient dah memang guna untuk kegunaan sendiri. Jadi kita boleh guna data dari itu untuk kita bantu menguruskan patient dengan lebih efektif. Okey doktor.
Saya pasti yang bila doktor mengkongsikan tentang konsep dan juga contoh-contoh digital health, contohnya sistem KKM Now, Zipline, and also bila doktor mention about Internet of Things, IoT, or more relevant to medical is IOMT, Internet of Medical Things. So saya pasti yang bila doktor berkongsi dengan kita ni agak bermanfaat kepada warga KKM dan juga penonton-penonton yang sedang menyaksikan live webinar kita sekarang. So doktor, moving on, kita telah membincangkan tentang konsep, contoh dan juga peranan warga KKM di mana saya berasa manfaat. Dan juga selain daripada perkongsian doktor tadi, apakah perspektif doktor mengenai trend di antara kalangan doktor dan juga staf penjagaan kesihatan dalam mempraktikkan aplikasi digital atau sistem yang sedia ada sekarang ni? Okey. Kalau kita bercakap tentang trend, mungkin kita boleh tengok macam saya cakap tadi, KKM Now. So bila kita share data ni pada public, kita harap public boleh guna dan daripada situ analisis itu akan membantu semua orang lah. Certain point, contohnya mungkin data tu akan represent certain thing yang kita dia boleh display daripada segi pesakit. So ada certain innovation yang kita boleh majukan menggunakan data-data yang dah di-share ni lah. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita tahu yang penggunaan wearables adalah ataupun kita panggil IoTs, smart watch ataupun smart monitor, biosensor semuanya, mudah didapati. Walaupun harga dia relatively murah kalau digunakan bukan dalam konteks kita sebagai provider, tapi pada patient sendiri diorang dah banyak gunakan di luar. Jadi kita boleh guna that devices untuk complement cara kita merawat patient lah. Sebagai contoh, macam tadi continuous glucose monitoring, walaupun mungkin ada beberapa soalan yang kita mungkin tak dapat nak jawab. Yang pertama adalah adakah dia sampai standards of care, tapi dia boleh bagi tahu kita trend tentang pengawalan gula pada pesakit lah. Yang kita dapati ada banyak juga alat-alat ni di pasaran. Jadi mungkin kalau kita boleh come up dengan guideline yang mana kita boleh standardize penggunaan ni, jadi dia lebih memudahkan untuk kita. Itu trend satu. Lepas tu yang kedua, kita nampak emerging tech. Kalau perasan banyak sangat kita panggil extended reality lah, sama ada virtual reality atau augmented reality yang orang kata memang menarik lah, of course, untuk gaming dan sebagainya, tapi petugas kesihatan kita dapati banyak manfaat. Contoh yang paling mudah untuk saya tunjukkan adalah kita guna aplikasi VR untuk bagi education pada patient. Contoh kalau kita nak describe tentang salur darah pada jantung, kalau kita lukis, especially kalau saya lukis kadang orang tak cantik sangat, dia tak faham. Jadi dengan VR dia lebih faham, dan kita harap dengan teknologi ni dia lebih memudahkan komunikasi lah. Macam by definition tadi adalah komunikasi dalam penyampaian kesihatan. Jadi alat-alat ataupun tools ni sebenarnya berguna untuk kita selagi kita faham macam mana cara dia bekerja untuk kita menyampaikan maklumat ataupun information tu kepada pesakit dengan lebih jelas. Okey doktor. So doktor, bila doktor sebut tentang glucose monitoring and also like aplikasi VR and everything, yang tu hanya kita aplikasikan kepada KKM sahaja ataupun patient ataupun kepada kepada masyarakat umum? Apa pandangan doktor terhadapnya? Sepanjang saya dalam bidang digital health ni, kita dapati banyak bukan saja KKM, of course daripada private memang interest tu lebih banyak. Satu sebab dia ada liberty untuk guna explore pada teknologi ni. Dan kita nampak universiti juga berminat untuk mendalami this one lah. Tapi at this point sebagai petugas kesihatan di Malaysia kita masih lebih kepada pengguna instead of innovators ataupun developers lah. Jadi kita harap dengan adanya data yang di-share, saya suka pergi balik pada data sebab banyak data tu, saya sendiri pun tak habis tengok. So hopefully kalau ada siapa yang berminat boleh tengok and you know ada things yang kita boleh improve.
Jadi kalau ada beberapa projek yang terdekat, kita banyak melibatkan kaki tangan KKM dalam pembangunan sesuatu teknologi tu daripada peringkat mungkin tak awal sangat, tapi di peringkat hampir ke arah commercialization lah. Okey doktor, saya pasti apa yang doktor sedang berkongsi dengan kita adalah sesuatu yang sangat informatif. So sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya, kita akan berehat seketika sebelum kita meneruskan sesi webinar ini. Teruskan bersama kita. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Penonton sekalian, kembali semula kita pada topik hari ini iaitu adaptasi digital dalam sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan bersama Dr. Aizuddin. Sebentar tadi kita telah membincangkan berkenaan konsep, contoh dan juga peranan warga KKM di mana perkongsian tersebut sangat informatif kepada kita semua. So, kembali kita, Doktor, selain daripada perkongsian doktor tadi, apakah isu digital dalam perkhidmatan awam, contohnya seperti faktor-faktor yang menggalakkan adaptasi digital dalam sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan kita? Okey, so kalau kita cakap tentang faktor-faktor yang menggalakkan penggunaan digital, yang pertama kita boleh tengok daripada segi kita punya masyarakat penggunaan internet itu sendirilah. Daripada data DOSM masa 2022 kita punya penggunaan internet mencapai sehingga 96%. Maksudnya 96% dari populasi kita menggunakan internet. Agak tinggi. Kita cakap tentang menggunakannya tak semestinya sepanjang masa. So yes, that's one. And then tu 98% daripada pengguna internet ni menggunakan internet melalui telefon mudah alih.
Okey. Jadi bila kita nampak faktor ni memudahkan lagi adaptasi digital tu. Kita tahu masa pandemik kita ada MySejahtera dan berbagai lagi jenis software ataupun web based yang mana kita boleh gunakan untuk berhubung dengan pesakit. Okey. Jadi dia dah jadi norm yang mana orang dah menggunakan aplikasi ni bukan satu benda yang baru sangat pada diorang kalau perlu install apps. Of course kalau nak install, kalau phone kita ada storage, yes of course. Yes, betul-betul. Kedua, kita boleh nampak population spread kita. Malaysia ni ada 32 juta estimation by 2020 daripada dosa. Dan kebanyakan 21% ada dekat Selangor sahaja. Seperti kita tahu, Selangor memang pesat dengan teknologi dan pembangunan. Tak lupa juga ada Johor, kita ada Sabah dan Sarawak lah. Tapi penggunaan ini memudahkan lagi, menggalakkan lagi penglibatan sama daripada pihak kita ataupun pihak klien kita pesakit mengeksplor ataupun mencuba satu teknologi terbaru. Ada satu contoh yang mana patient pernah tanya lah sama ada dia ada this teknologi, boleh tak kita guna and sebagainya. So ada few things yang kita boleh explore bersama pesakit. Jadi discussion ni tak pelik lah pada patient. Kalau patient datang hari ni pada kita dan tanya, "Doktor, saya ada smartwatch ni, boleh tak doktor baca saya punya result for the month?" Dia kita boleh bagi sedikit pandangan. Tapi of course macam saya cakap tadi, kita perlu ada sama device tu capai standard kesihatan atau tak, itu satu soalan yang lain lah. So ia sebenarnya akan memudahkan proses di mana doktor dan patient boleh berkomunikasi mengenai data-data yang dia mempunyai dalam smartwatch dia sendiri. Tetapi adakah ia aplikasi kepada semua menjadi satu persoalan, kan doktor? So kalau kita kata tentang inclusive, eksklusif tu it's a bit difficult sebabnya daripada macam saya cakap tadi, kita kebanyakannya adalah pengguna pada teknologi. Jadi mungkin tak semua pesakit sesuai dalam teknologi tu. Jadi kita perlu satu optimumkan penggunaan pada pesakit yang boleh guna ataupun mungkin ada kemampuan untuk guna ataupun kemudahan untuk guna alat ni. Tapi dalam masa yang sama kita perlu lihat bagaimana kita nak mengecilkan jurang antara pesakit yang boleh guna teknologi dan yang mungkin tak ada kebebasan ataupun peluang untuk guna teknologi tu. So ini di mana kita boleh main peranan lah sebagai middle person. Okey doktor. Lepas tu ada satu lagi yang menarik tentang faktor distribution penduduk dekat Malaysia ni. Dia kata dalam satu secara puratanya dalam 1 kilometer persegi kita ada 99 orang. Kalau dekat Selangor kita ada 4,800 orang dalam 1 square kilometer. Jadi very dense, memang padat. Jadi teknologi yang sedia ada, contoh macam Bluetooth, wireless, ini adalah antara modalities yang kita boleh guna sebagai rakyat Malaysia bila kita berkomunikasi. Alright doktor. Doktor, dari apa yang kita bincangkan mengenai faktor-faktor yang menggalakkan adaptasi digital, terutamanya dalam perkembangan pesat dunia teknologi kini. So, selain daripada faktor-faktor yang menggalakkan, apa lagi cabaran utama selain daripada cost and everything, apa lagi cabaran utama yang dialami oleh fasiliti kesihatan di negara kita? So mungkin kita bercakap tentang pushing and pulling factors lah. Tapi saya akan kontradik sikit apa yang saya cakap daripada awal tadi. Yang pushing yang pertama adalah infrastructure. Kita ada infrastructure, yes. At this point memang kita connected to internet. But this is when kita cakap tentang quality of connection lah. So mungkin tak semua orang ada that kelebihan untuk dapat good connection. Kita tahu sekarang banyak usaha yang dijalankan ke arah tu lah. Itu satu. Lepas tu at the same time kita ada aging society juga, yang mana
kita tahu at certain age level kita akan ada kesukaran untuk menggunakan teknologi ni. Yes. Jadi mungkin dalam pembangunan sistem ataupun teknologi digital health ni kita boleh tengok bagaimana masyarakat kita boleh menggunakan teknologi tu walaupun pada usia lanjut. Itu kedua. Lepas tu yang ketiga adalah aging facility. Okey. Kita mungkin tak dapat fasiliti 5G tapi kita punya fasiliti yang sedia ada pun dah nampak aging dia. Yes. Kita tak cakap tentang communication saja, peralatan yang sedia ada pun kita dah nampak that aging and dia building up lah. Alright. So these are things yang kita kena tengok sebagai pushing factors. Satu lagi pushing factors adalah kita tak embrace mungkin bila pemahaman daripada pelaksana dengan policy maker mungkin dia tak go through. Ada certain things yang kita kena improve in term of communication tu. Contohnya macam bila sistem baru diperkenalkan, kita dengar banyak komplain daripada orang bawah adalah lagi banyak benda dia nak kena buat, lagi banyak benda dia nak kena masukkan. So those are the things yang kita boleh duduk sama dan tengok macam mana kita boleh improve proses ni, lebih ke automation dan sebagainya. Another pushing factors adalah kadang-kadang tu bila kita kata okey kita guna apps atau mobile phone untuk ni, dia kadang-kadang kita terlupa yang device tu perlu ada juga. Ya, So betul. bila tak ada device tu petugas kesihatan mungkin terpaksa guna device ni which is maybe tak proper. Yes, exactly. Itu satu. So yang tu pushing. Tapi bila kita cakap tentang pulling factors, kebanyakan kita dah ada device tu. Oh, okey. Kita dah familiar dengan benda tu. Paling simple sekali smartwatch lah. Kat sini mungkin ada ramai orang, kebanyakannya ada Semua pakai smartwatch. Yes. Then mungkin kita boleh utilize benda tu. Once Alright, kita boleh understand benda ni, then kita boleh lebih optimumkanlah penggunaan digital health dalam kesihatan. Faham, doktor. So, doktor, bila kita bercakap tentang aging facilities, so it's just a perspective question. Daripada perspektif doktor, kita nampak sebagai aging facilities ni sebagai satu pushing factors. Ya. Yeah. As a pushing factor. So, adakah ia masih is it still going dengan teknologi kini yang kita masih boleh praktiskan tak dengan teknologi kini, doktor? Kalau saya faham soalan tu betul. Okay, yang pertama kalau kita cakap tentang aging facility, dia actually walaupun dia challenge tapi dia provide opportunities untuk kita lah. Now, penggunaan teknologi baru tak semestinya dia compatible dengan teknologi yang sedia ada. Tapi bila kita start gunakan, baru kita faham tentang mana gap tu. Yep, betul Especially doktor. Kalau pengguna sendiri bagi feedback lah. Apa yang kita dapati banyak yang pengguna, macam contoh saya buat kajian menggunakan sensors. Jadi bila kita bawa ke lapangan, then baru kita dapat feedback daripada lapangan. Kalau feedback daripada lapangan tu tak sampai, jadi mungkin kita implement benda tu tanpa feedback yang betul lah. So mungkin kita boleh galakkan kita punya kaki tangan KKM untuk participate dalam aktiviti ni, aktiviti pendigitan. Kalau boleh tengok tadi banyak sangat projek-projek pendigitan yang akan betul. ada, yang mungkin ada dah actually terlibat dalam pilot project dan sebagainya. So feedback tu penting. Sebab kita mungkin tak faham macam mana seorang tu buat kerja. Sebagai contoh, saya sebagai doktor mungkin saya tak faham bagaimana nursing punya concern atau kerja. Ada contoh lain, kita pernah dapat kes yang ialah of course masa mula-mula COVID kita dapat pegawai perubatan yang tiba-tiba kena handle data yang banyak instead of patient yang banyak. Well, generally kita boleh handle patient yang ramai walaupun dengan struggle, tapi bila dapat data yang banyak tu lagi panik. So kita kena equip diri kita dengan all this lah. Yes, exactly, doktor. So, akhir kata untuk perbincangan kita, terutamanya dengan isu dan cabaran yang telah doktor kongsikan, iaitu kos dan bajet, sistem dan teknologi yang masih kita perlu memperbaharui mengikut peralihan zaman,
dan juga perkara-perkara yang lain yang telah doktor kongsikan melalui push and pull factor. So sebelum kita membuka ruang untuk soalan daripada penonton kita, saya ingin menanyakan kepada doktor, apakah langkah-langkah atau inisiatif yang perlu kita ambil sewajarnya untuk mengadaptasikan digital dalam sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan Malaysia kita? Okey. So sebagai warga KKM, depends on level mana kita terlibat. Okey. So yang pertama sekali, yang pentingnya adalah kita perlu tahu ataupun mencakna tentang plan-plan yang wujud, termasuk semua plan strategi ataupun perubahan polisi yang berlaku. Okey. To be honest, masa bila kita di clinical, banyak benda yang mungkin kita tak terlibat dengan. Contoh sebagai contoh pelan pendigitalan. Sebagai seorang yang merawat pesakit, kadang-kadang ia bukan prioriti saya lah. Itu satu. Jadi bila ada benda yang baru datang kat kita, dan macam saya kata tadi, tiba-tiba introduce new system. Yes. Jadi mungkin dah sampai masanya untuk kita orang kata lebih alert sekiranya ada benda-benda baru yang akan datang pada kita, dan kita prepare diri kita untuk ni lah. Lebih proaktif. Lebih proaktif, betul. Saya faham masa tu semua orang sama 24 jam, tapi hopefully CME yang mungkin macam ni ataupun yang lebih kecil, berkaitan dengan teknologi, mungkin kita boleh fokus 5 atau 10 minit untuk dengar tentang ni lah. Kalau kita tengok even sekarang kita guna MyGov.UC, dalam MyGov.UC pun ada banyak benda. Kalau boleh sharekan slide tu. Okey, so ini adalah akaun saya. Cuba tekan play. Boleh? Okey, tak apa, patah balik. So dekat dalam MyGov.UC tadi, kalau perasan sebelah muka saya tu ada 9 button. Dekat situ boleh klik, ada kita panggil learning management system. That one memang disediakan oleh MyGov.UC. Itu satu. Lepas tu kedua, untuk saya sendiri, kadang-kadang saya tak ada masa nak baca, tapi saya suka dengar podcast. Kalau dulu mungkin ada sama generation saya lah, masih dengar radio lagi. Sekarang radio masih ada, tapi podcast ni dia lebih fokus. Ada certain podcast yang membincangkan tentang teknologi kesihatan, tentang perubahan pada cara kita merawat pesakit dan sebagainya. So ini boleh kita access melalui akaun kita MyGov.UC itu sendiri. Mungkin animation ni tak jadi, tapi basically sebelah perkataan images tu ada 9 petak, just tekan situ, scroll bawah ada pilihan untuk podcast. Dia bersama dengan Google Drive, Google Doc, Google Excel and all those items. So dekat situ memang banyak benda yang kita boleh pada saya itu pun dah banyak sangat lah, tapi ada banyak lagi, of course Coursera dan sebagainya, itu semua kita boleh gunalah untuk pembelajaran. This one lebih kepada informal learning lah. Informal learning. Okey doktor, sebab bila bercakap tentang Google Podcast ni, selalunya kita kalau nak dengar tentang podcast, kita akan akses menggunakan ruangan YouTube ataupun kita menggunakan Spotify. Tapi bila bercakap tentang Google Podcast ni, sesuatu yang baru mungkin untuk saya ataupun setengah penonton yang sedang menonton sekarang ni. Tapi saya berharap orang ramai akan mengakses menggunakan Google Podcast sebagai salah satu langkah inisiatif daripada apa yang doktor telah membincangkan tadi, untuk kita menjadi lebih proaktif untuk mengadaptasikan sistem-sistem digital dalam penjagaan kesihatan Malaysia. So sebelum mengakhiri sesi webinar kita, kita boleh membuka ruangan YouTube ataupun Facebook untuk kita melihat soalan daripada penonton kita. Okey, soalan pertama ialah what can virtual medical assistant do for patients? Doktor. Okay, saya cakap dalam bahasa Melayu. Boleh doktor, boleh. So untuk virtual medical assistant, macam kita tahu kalau teknologi dulu dia lebih kepada chatbot. Banyak jawab pada FAQ ataupun standard questions yang orang akan tanya. Tapi kita dapati dalam teknologi sekarang,
dengan penggunaan artificial intelligence, dia lebih natural in term of jawab soalan tu, dan kita boleh embed certain things kat dalam sistem tu, yang mana kita boleh alert medical personnel untuk react pada patient sekiranya ada masalah. Tapi untuk virtual medical assistant ni ada few things lah. Yang pertama, dia tak menggantikan seorang petugas kesihatan. Dia lebih kepada memberikan maklumat yang cepat dan tepat kepada pasien. Dan ketiga, dia bukan nasihat perubatan lah. So tiga ni so itu kena alert. Is it more like dia lebih kepada assistant? Betul. Contoh macam paling simple, masa kita ada COVID-19, kita masih ada masa awal pandemik, kita ada buat FAQ ni juga. Contoh pasien nak tanya dekat mana CAC terdekat. Jadi kita boleh check daripada situlah. Jadi soalan tu directly instead kita cari sesuatu lah. Ya, betul. So dia lebih menyenangkan proses kita mencari informasi. Betul tak, doktor? Alright, doktor. So soalan kedua kita ialah, how do you launch the research of a new connected object, doktor? This is interesting. Saya tak sure saya boleh buat, tapi it's a welcome to everybody kalau nak cubalah. Ada satu trial yang mana kita gunakan, kita follow up few generations of patient. Panggil Framingham studies lah. But this one of course dengan proper planning dan sebagainya, kita boleh dapat data patient dengan connected device. Contohnya, kalau kita ada satu cohort patient yang dalam gated community, yang semua mereka ni ada program kesihatan sendiri. Jadi setiap bacaan ataupun parameter direkod menggunakan digital health, sama ada daripada penimbang berat, dia punya SpO2, dia punya darah, semuanya dia integrated sekali. That one kita boleh buat follow up untuk sebagai cohort study lah. So that one. Kedua, kita nampak in fact this one jadi beberapa tahun kebelakangan ni, yang mana pasien sendiri ataupun kumpulan pesakit design sendiri kajian dia. Of course dalam tu banyak statistician, kita ada medical doctors, kita ada specialist, semua kat dalam tu jugalah. So benda tu tak mustahil, cuma kita perlu cara yang betul ataupun systematic, macam mana kita nak dapatkan information tu dengan reliable lah. So doktor, just to clarify, adakah maksud doktor kita sebagai pesakit ataupun kumpulan pesakit boleh akses kepada informasi tersebut, ataupun kita melakukan kajian sendiri untuk memahami sesuatu isu atau apa-apa? So untuk yang soalan tadi, dia lebih kepada macam mana kita nak buat apa yang saya faham dalam macam kita nak buat research dengan connected devices lah. Betul. So satu, kita dah ada patient pool dia. Otherwise kita dah identify patient pool kita, dan kita boleh gunakan devices yang ada, kita boleh connect, dapat information tu lah. Tapi kalau macam contoh dalam Apple sendiri, dia ada research kit. So kita boleh guna research kit tu untuk obtain data daripada cuma sebab banyak sangat application ataupun jenis jam ataupun digital health device, kebanyakannya data tu pergi kepada company tu rather than kepada kita. Tapi kalau perasan dalam Google Health ataupun Apple Health, yang itu pesakit sendiri boleh akses data dia lah. Cuma daripada segi researcher, kita tak boleh akses data tu walaupun dengan kebenaran pasien. Jadi setakat ni kita tak jumpa lagi cara automatik lah. Of course dengan Apple research kit tu possible. Alright, faham doktor, faham. Thank you so much. And also kita ada soalan ketiga. Or no? Do we have more questions? How do you promote KKM to the next level on social media in health, doktor? Cara-cara kita mempromosikan KKM di medium social media. Nervous juga saya nak jawab soalan tu. Sebab pandemik ni KKM dah lebih popular daripada apa yang kita orang kata aim lah rasanya. Tapi yang bagusnya tentang orang tahu KKM tu adalah in term of visibility. Mungkin dalam masa ke depan kita boleh share tentang apa yang kita buat. Sebabnya contoh
bila orang cakap tentang KKM, orang akan nampak dua benda je. Satu adalah servis kesihatan, sama ada klinik kesihatan, hospital dan sebagainya. Kedua adalah straight kepada atas lah. Kita punya Tan Sri dan Menteri. Tapi in between kita ada banyak lagi bidang-bidang ataupun bahagian-bahagian yang sebenarnya menyumbang kepada ekosistem Kementerian Kesihatan ni. Contohnya bahagian perkembangan sendirilah. Jadi kita mungkin boleh increase visibility tu properly pada masyarakat. Jadi dia ada beberapa kebaikan lah. Yang pertama adalah masyarakat boleh nampak apa yang kita buat. Kerja kita. Ramai orang kata dia ni tak tahu apa dia buat, tak faham kerja. Jadi is lebih kepada misunderstanding. So that's when kalau kita boleh share kerja kita, mungkin kita boleh tunjukkan that. Kedua, kita boleh dapat lebih banyak collaboration daripada luar, especially sebab kita tahu budget always constraint. Memang ada isu dengan budget. Dan kedua, human resource memang akan sentiasa ada. Tapi dengan visibility ni, hopefully kita dapat lebih kerjasama dan kalau ada peluang untuk kita apply grant sebagainya, dan bisa sama ada platform lah kita boleh gunakan. Betul doktor, betul. Cuma soalan saya adalah next level tu macam mana kita nak gauge current level lah. Betul doktor. Sebab current level kita still mempromosikan tentang apa yang relevan dengan kesihatan and everything. Cuma yang dalam soalan tu macam mana dia gauge level tu lah. The next what level. So Up sikit. Yes, betul. So sebelum kita move on, ada soalan lagi ke daripada penonton kita? Okey. Doktor, kita ada lagi satu soalan. Untuk mencapai hasrat ini, adakah KKM telah bersedia dari segi peralatan atau kaki tangan, jangka panjang atau jangka pendek? I see. So soalannya again dia lebih daripada polisi dan inilah mungkin daripada pengetahuan saya yang tak banyak ni, saya tak boleh cover lah benda-benda tu. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu adalah usaha yang sedang dijalankan tu giat. Cuma macam saya cakap tadi lah, kita tak bagi tahu. Mungkin tak sampai information tu pada masyarakat, ataupun mungkin tak cukup lagi informasi yang kita nak share. Jadi mungkin kita kena tunggu masa sikit, bagi masa lah. Tapi memang ada banyak usaha yang dijalankan oleh berbagai bidang ataupun bahagian sektor dalam KKM ni. Kita besar kan? So memang banyak yang kita share. Banyak cawangan dan semuanya. Terima kasih doktor. So kita mempunyai apa-apa soalan lagi ke? Okey, ada lagi satu soalan doktor. Bagaimana nak adaptasi digital kepada masyarakat sekeliling? Tidak semua individu berkemahiran dalam adaptasi digital, terutama kepada warga emas. So, doktor? So, macam yang saya kupas sebelum tadi adalah aging society dengan aging population. Exactly. That's when satu daripada segi pembinaan teknologi itu sendiri, at this point kita masih pengguna. Kita harapkan yang kita akan lebih actively terlibat dalam inovasi projek bahagian benda-benda ni. So that kita boleh adapt kepada masyarakat kita. Tapi at the same time, apa yang kebanyakan petugas kesihatan buat adalah kita dapatkan kerjasama daripada penjaga sendiri. So kita melibatkan lebih penjaga dalam adaptasi digital ni lah. Sebagai contoh, bila kita introduce apps tu, macam saya cakap lah, tak semua orang akan sesuai guna apps tu. Betul, doktor. Tapi sekiranya dia ada sokongan dalam keluarga yang baik, ataupun ada kelapangan daripada segi penjaga dia, dan mungkin kita boleh adaptasi menggunakan cara tu lah. Tapi macam saya cakap lah, at this point ada dua benda yang kita perlu tengok. Yang pertama adalah kita optimumkan pada pesakit yang boleh guna ataupun klien yang boleh guna. Kedua, kita kena tengok macam mana kita nak kecilkan jurang antara yang boleh guna dan tak boleh guna. Sebab kita tak nak ada yang tertinggal bila kita start benda-benda ni lah. Betul. Sebab setiap kali kita membuat ataupun memperkenalkan sesuatu teknologi, ia mesti mempunyai pros and cons dia sendiri. So it's depend on everything. So yes, kita mempunyai apa-apa soalan ke sebelum kita mengakhiri? Okay, I think this is our last one. Bagaimana dengan isu berkaitan security information atau confidential digital penjagaan kesihatan? Okey. Isu ni dia agak kompleks. Bila kita bercakap tentang
security dalam especially berkaitan dengan digital, everything ada chance untuk dihack ataupun digodam lah kata masalahnya. Tapi daripada segi kalau contoh macam kita researcher, kita dah asingkan kita panggil personal information daripada data tu sendiri. Of course ada banyak lagi cara bagaimana kita boleh ni, tapi sebab kita ada kementerian lain yang juga bekerjasama in term of data security ni. Jadi kita harap ke depan kita boleh pastikan benda ni kita minimumkan risiko tu. So kalau kita tengok dekat luar negara, dia ada some team yang memang test dia punya sistem keselamatan sepanjang masa. So kita pun mungkin ada sistem itu, saya tak tahu, macam saya cakap pengalaman dan knowledge saya sangat kecil. Tapi saya aware yang kita ada that usaha. Cuma kalau kita tengok syarikat-syarikat besar pun ada terlibat dalam data leak ni. So ini satu yang kita kena fikirkan dengan serius bila kita design satu sistem. Betul. So it requires a more research sebelum, terutamanya untuk privacy informasi kita supaya it doesn't leak out. Ya, tapi dia pun melibatkan pesakit juga. Saya rasa the biggest leaking in term of data kalau ni adalah daripada akses kepada sistem tu sendiri. Bila kita melibatkan pesakit dan kaitan kesihatan, dua-dua ada akses. So vulnerability tu wujud pada dua-dua side juga. Bukan sistem tu sajalah. Faham. So it goes both way. Am I right, Doktor? Okey, faham Doktor. So kita masih mempunyai soalan daripada penonton kita. Okey, nampak gayanya masa mencemburi kita Doktor dan juga para penonton kita, tetapi terima kasih untuk menjawab soalan-soalan daripada penonton kita Doktor. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Doktor kerana mengkongsikan pelbagai informasi yang sangat bermanfaat kepada kita dan juga kepada semua warga KKM hari ini. Kami sangat menghargai kehadiran Doktor dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang setia kekal bersama kita sehingga akhir sesi live webinar ini. And jangan lupa untuk mengisi maklumat anda untuk mendapatkan e-certification anda menggunakan pautan yang diberikan di dalam ruangan komen Facebook dan juga YouTube. So, jangan lupa untuk isi untuk mendapatkan e-certification anda kerana anda kekal sehingga akhir webinar kita hari ini. Terima kasih dan juga sehingga kita berjumpa lagi. Thank you. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1. Promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2. Perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3. Kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4. Kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat.